Jangan lupa like dan juga komen jika anda menyuka video ini. Terima kasih. Dah. Dengan fakta-fakta pelik, kisah-kisah seram, takutnya. Hari ini, saya ingin menceritakan tentang satu fakta yang menakjubkan di luar negara. Hai, saya Tenisha. Video ini merupakan video bagi mata pelajaran falsafah dan isu semasa yang diajar oleh Profesor Dr. Arzak Johannes. Hari ini, saya ingin menceritakan tentang satu fakta yang menakjubkan di luar negara, iaitu mengenai fenomena aurora. Langit rasanya tidak pernah habis membuat mata kita terkesima. Terdapat banyak situasi ataupun peristiwa luar biasa yang pernah terjadi pada langit. Sebut saja matahari terbit dan terbenam, pelangi yang muncul selepas hujan, atau bulan dengan bintang yang terdapat pada langit di waktu malam. Antara banyak peristiwa luar biasa tersebut, terdapat satu fenomena alam yang sangat unik yang terdapat di kutub utara dan juga kutub selatan, iaitu fenomena aurora. Aurora merupakan fenomena alam yang terjadi pada langit di waktu malam yang menghasilkan cahaya yang menyala dan menari-nari di kutub utara dan juga kutub selatan. Tak semua orang dapat menyaksikan fenomena tersebut kerana fenomena aurora ini hanya terjadi di kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi negara-negara seperti Malaysia yang terdapat di garisan khatulistiwa tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut. Keindahan aurora membuat orang rasa takjub dan enggan berpindah dari titik tersebut. Seperti halnya dengan nama aurora borealis kerana nama tersebut berasal dari kepercayaan orang Romawi. Aurora membawa maksud nama Dewi Fajar, manakala borealis merujuk kepada angin utara. Jadi jika digabungkan, ia akan menjadi nama Dewi Fajar ataupun Dewi Fajar yang bercahaya dari utara. Fenomena aurora dapat dikategorikan kepada dua jenis, iaitu fenomena borealis dan juga fenomena australis. Fenomena borealis terjadi pada langit di waktu malam di kutub utara, manakala fenomena australis terjadi pada langit di waktu malam di kutub selatan. Bagaimana terjadinya fenomena aurora ini? Ni saya cerita. Sebaran cahaya seperti lampu-lampu yang indah di langit ini terjadi ketika atmosfer bumi berinteraksi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Saat terdapat ledakan besar di permukaan matahari, miliaran partikel terlontar. Partikel yang terlontar memiliki kecepatan rambat, iaitu mencapai 800 km per detik. Partikel dari pancaran itu pun kemudian menumpuk di ionosfer, iaitu lapisan atmosfer yang mengandungi ion. Sebahagian dari ionosfer bertumpuk dengan medan magnet bumi yang pada akhirnya pertemuan antara medan magnet dengan partikel ionosfer menyimpan banyak partikel matahari dan menghasilkan cahaya berwarna hijau, biru, merah muda dan ungu. Semakin tinggi suhu yang dipancarkan oleh matahari, maka cahaya aurora yang terpancar juga akan semakin indah dan spektakular. Kawan-kawan tahu tak, selain cahaya, fenomena aurora juga dapat menghasilkan suara. Akibat fenomena aurora ini terjadi di tempat yang tinggi, iaitu di langit malam, para ilmuwan mengatakan bahawa fenomena aurora dapat menghasilkan suara. Namun suara tersebut tidak dapat didengar setiap saat, hanya bila angin tidak berhembus. Menurut pandangan ataupun pendapat orang yang pernah mendengar suara fenomena aurora ini, mereka mengatakan bahawa fenomena aurora dapat menghasilkan suara ombak di laut, gemercik air dan juga suara tepukan. Hal-hal aneh dan unik pasti memiliki legenda yang menyertainya, seperti juga dengan fenomena aurora borealis. Contohnya, penduduk di Amerika Utara mempunyai kepercayaan bahawa aurora ini merupakan roh dari orang-orang yang sudah meninggal. Orang Eskimo mempunyai kepercayaan bahawa aurora merupakan roh dari binatang-binatang yang pernah mereka memburu selama ini. Bukan itu sahaja, penduduk Cina juga mempunyai kepercayaan bahawa aurora mempunyai efek kesuburan terhadap bayi yang akan dilahir nanti.
Seterusnya, saya ingin memberikan beberapa tips jika ada yang nak ke Kutub Utara ataupun Kutub Selatan untuk menyaksikan fenomena aurora ini suatu hari nanti. Tip yang pertama adalah kita perlu memilih destinasi yang terbaik untuk menyaksikan fenomena aurora ini. Pada pendapat saya, pilihan terbaik anda adalah ke utara Iceland. Hal ini demikian kerana Iceland jauh dari bandar, bermakna anda juga akan mengelakkan pencemaran cahaya dan langit menjadi paling gelap, memberikan anda pemandangan terbaik. Masa untuk menjadualkan perjalanan anda ialah antara November dan Mac kerana malam adalah lebih panjang dan tidak berawan. Aurora adalah fenomena alam yang berlaku secara semula jadi tanpa apa-apa jadual. Tip yang kedua adalah anda perlu memiliki pakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai? Pakaian macam mana? Saya tunjuk. Pastikan anda membawa pakaian yang tebal seperti selimut, sweater dan sebagainya. Pastikan anda bersedia kerana besar kemungkinan anda perlu menunggu untuk jangka masa yang panjang. Tips yang ketiga, anda perlu mengetahui cara yang betul untuk menggunakan kamera. Hal ini demikian kerana jika silap sikit, gambar tersebut akan menjadi gelap. Jadi, dapatlah nasihat dari pakar kamera untuk mengetahui cara-cara ataupun teknik yang betul untuk menangkap gambar di bawah fenomena aurora ini. Saya berharap tips-tips yang saya ada kongsi sebelum ini akan membantu anda semua jika ada yang ke Kutub Utara atau Kutub Selatan untuk menyaksikan fenomena aurora ini. Jadi itu sahaja dari saya. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Profesor Mata Pelajaran Falsafah dan Isu Semasa iaitu Dr. Asad Johanis kerana sangat membantu kami untuk menyelesaikan kerja kursus ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan juga komen jika anda menyuka video ini.